Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 7, baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tatkala itu tatkala hasil bagi hamba ilmu yakin, yakni ilmu akidah, membangkit akan dia, mendorong akan dia, akan hamba yang telah hasil oleh ilmu yakin, ilmu akidah, membangkit ini makrifah, mana oleh ini makrifah, ini mengenal Allah dan yakin yang gaib. Ini makrifah, ini oleh ini makrifah, mengenal akan Allah dan yakin dengan yang gaib. Membangkit atas, itu takluk dia. Membangkit atas bersungguh ijtihad. Bersungguh ijtihad bagi khidmah, yakni taat oleh hamba, dan berhadap atas ibadah. Berhadap atas ibadah bagi ini penghulu. Bagi ini penghulu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat, yang menuntut akan dia. Yang menuntut akan dia, yang menuntut akan ibadah bagi ini penghulu. Maka didapat oleh hamba dan mengambil akan dia. Dan mengambil akan dia. Di situ tu buat kurungan dan mengenal akan dia. Dan mengenal akan dia, akan ibadah bagi ini penghulu. Kemudian daripada jahilnya, kemudian daripada jahil tu dia ada kurungan tu. Kurungan tu buat bulat jugalah kurungan tu. Dia biasa dalam kitab Minhajul Abidin ni, hak dalam kurungan tu adalah permulaan bicara. Di sini bukan ni. Ini bukan permulaan bicara. Ini kemudian ni takluk pada kata mengenal akan dia, mengenal kemudian daripada jahilnya. Situ. Jadi kemudian tu takluk pada mengenal. Mengenal tu ganti daripada perkataan mengambil. Mengambil tu kurungan, di bawah tu tulis mengenal akan dia, mengenal akan ibadah bagi ini penghulu. Mengenal akan dia, akan ini penghulu, ini Allah Ta'ala oleh hamba. Mengenal ni kemudian daripada jahilnya. Kemudian daripada jahilnya, asalnya jahil, dan dimulia akan dia, akan ini penghulu. Dia kurungan-kurungan itulah biasanya adalah permulaan ayat, permulaan bicara dalam kitab Minhaj ni. Jadi kemudian hak tadi itu bukan permulaan bicara tu.
Kena buang kurungan, kalau tidak kita jadi kemudian tu permulaan ayat, bukan? Maka tak kala itu, tak kala hasil ilmu, asal ilmu yakin, ilmu akidah membangkit akan dia, mendorong akan dia, akan hamba. Ini makrifah dan yakin dengan yang gaib. Oleh ini makrifah, ini mengenal Allah, dan yakin dengan yang gaib, dengan perkara yang gaib, yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin dengan sekalian akidah-akidah perkara yang gaib. Allah gaib, malaikat pun gaib, alam akhirah pun gaib, qada dan qadar pun gaib. Tapi di sini permulaannya adalah mengenal Allah lah, permulaan di sini. Yakin akan perkara gaib ni, iaitu yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Tapi bila bicara ilmu akidah, beriman dengan perkara yang gaib, ni merangkumi ke-6 rukun iman lah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara gaib. Di sini perkara gaibnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga malaikat gaib, alam akhirah, barzah gaib, qada dan qadar gaib. Qada azali, hanya Allah mengetahui, malaikat pun tidak mengetahui. Yang sedang berlaku sekarang zahirnya adalah perbuatan makhluk, tapi ianya adalah perbuatan Allah, gaib. Yang zahirnya adalah perbuatan kita, gerak diamnya kita yang lakukan. Itu semua adalah perbuatan Allah, gaib. Ini masuk dalam allazina yu'minuna bil ghaib ni, mereka yang beriman perkara gaib. Tapi di sini dipergi kepada gaib ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dengan yang gaib, dengan perkara yang gaib, membangkit, mendorong akan hamba ni oleh makrifah dan yakin dengan Allah ni atas bersungguh-sungguh ijtihad bagi khidmah oleh hamba. Bagi khidmah ni bagi taat oleh hamba, dan berhadap atas ibadah. Mana bersungguh-sungguh ijtihad atas bersungguh ijtihad bagi berhadap atas ibadah. Ibadah ni bagi ini penghulu. Ini penghulu ni iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghulu ni terjemahan daripada kata sayyid. Jadi sayyid di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid penghulu di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh letak juga Allah sebagai sayyid. Diharuskan kita itlaqkan sayyid tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sayyid ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sayyiduna Muhammad. Tu sayyid. Sayyid. Kita sayyid kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid ni penghulu, sebagai ikutan, sebagai contoh tauladan. Itu sayyid. Kita biasa itlaq sayyid adalah hak kita selawat tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana kita letak sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang duk timbul tu lah, sunat ke tak sunat tambah sayyid tu. Sebab Nabi tidak menyuruh kita ketika berselawat kita letak sayyid. Nabi hanya suruh kita berselawat, qulu, kata olehmu, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja. Qulu, kata olehmu. Nabi perintah kepada sahabat dan umat. Apa yang Nabi suruh kita kata? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada.
Allahumma salli ala sayyidina, tak ada. Jadi atas jalan ittiba', ikut betul benar tanpa sebarang penambahan, tidak disunatkan tambah sayyid. Ini pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Maliki. Tidak disunatkan tambah sayyid. Sebab apa? Atas jalan ittiba', ikut semata-mata sebagaimana Nabi suruh kata macam mana, Nabi suruh berselawatnya macam mana. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sudah tambah-tambah. Kalau tambah, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kita mengada-adakan perkara yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, ditolak. Dalam mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hanafi, sunat tambah sayyid atas jalan sulukul adab. Nak beradab lah, kamu sebutlah Muhammad gitu. Mana bubuh sayyidina, itu beradab, atas jalan beradab. Ini dua pandangan lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, sunat tambah sayyidina, sudahlah. Nabi SAW sabda, ana sayyidu bani Adam, aku adalah penghulu bagi anak Adam. Nabi kata dia itu ada sayyid, ana sayyidu bani Adam, aku ada penghulu anak Adam. Jadi mazhab Syafi'i tambahlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai ke Hamidum Majid. Kita duk tambah. Tambah pun nak cepat, satu duk tambah. Gitu je lah. Ada dua pandangan di situ. Tapi kita biasanya sayyid, kita itlaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini penghulu sayyid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan berhadap atas ibadah, bagi beribadah ni bagi ini penghulu, bagi ini penghulu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini penghulu yang memberi nikmat. Allah Taala mengurniakan bagai-bagai nikmat yang menuntut akan dia, yang menuntut akan dia, yang menuntut oleh hamba akan dia, akan ini penghulu. Yang menuntut akan dia, yang menuntut oleh hamba akan ini penghulu, maka didapatnya, didapat oleh hamba, dan mengenal akan dia, mengenal oleh hamba akan dia, akan ini penghulu, kemudian daripada jahilnya. Jadi hamba ni asalnya sebelum mengenal akan penghulu, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ni asalnya adalah jahil. Hamba asalnya jahil, kemudian mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimuliakan akan dia, dimuliakan akan ini penghulu, dimuliakan akan ini penghulu, akan Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kemudian daripada mengenal oleh hamba yang asalnya hamba ni adalah jahil. Dan tetapi tiada mengetahui betapa ia hamba mengerjakan ibadah akan dia. Dan tetapi tiada mengetahui oleh hamba betapa ia, bagaimana ia, betapa tu dia nampak tak? Alif pe tau. Gitu. Bukan alif pe, bukan. Tahu? Alif pe tu tetapi, bukan ni betapa. Betapa ni bagaimana lah. Macam mana hak Rumi? Tetapi, bukan betapa. Hak Arabnya kaifa, walakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu. Akan tetapi tiada mengetahui hamba kaifa. Kaifa ni bagaimana, ya'buduhu, ia mengerjakan ibadah akan Allah, akan penghulu tu lah, akan Allah. Kaifa, hak mula-mula tu tetapi lah, mula tu. Dan tetapi tiada mengetahui
betapa ia mengerjakan akan ibadah akan dia akan ini penghulu. Dia gitu. Bukan tetapi 2 kali, jadi Rumi tetapi 2 kali. Dan tetapi tiada mengetahui tetapi ia gitu. Ada. Dan tetapi tiada mengetahui oleh hamba lah. Betapa ia, bagaimana ia hamba mengerjakan ibadah akan dia. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada jahil. Bila mengenal akan Allah, nak makna mendorong akan hamba ni untuk beribadah akan Allah. Nak beribadah akan Allah ni lah. Tiada mengetahui hamba betapa ia mengerjakan ibadah akan dia, akan penghulu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana pada sini? Kena belajar, kena hadap pula akabah ilmu macam mana nak beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin. Zahir dan batin ni tengok di hadapan. Dan apa yang dilazimkan akan dia, dan apa yang dilazim akan dia akan penghulu pada khidmat, pada beribadah ni dengan zahir dan batinnya. Ini pergi kepada ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dia gitu. Sekarang ni bicaranya adalah berkaitan dengan akabah yang pertama, bonggok yang pertama dalam jalan beribadah kepada Allah adalah akabah ilmu. Itu yang pertama. Kemudian akabah ilmu yang pertama ni adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan bagai-bagai nikmat kepada kita. Kerana bila kita mengenal akan Allah, mendorong kita kepada mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Tetapi bagaimanakah kita nak mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin? Maka kena belajarlah pengabdian diri zahir dan batin dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tasawuf. Ini dah kitab Minhajul Abidin. Susunan ilmu cukup terang dalam kitab Minhajul Abidin. Ilmu adalah permulaan jalan ibadah. Tidak ada jalan lain jalan ibadah melainkan ilmu. Tanpa ilmu falaulahu lam takun ibadah. Itu dalam kitab Sirajul Talibin Syarah kepada Minhajul Abidin. Tanpa ilmu tidak dinamakan ibadah. Jadi jalan yang pertama dalam jalan ibadah adalah ilmu. Kemudian kitab Minhaj ni ilmu mana pula? Ilmu yang pertama-tama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa, yang tiada sekutu, yang menjadikan segala-gala perkara, yang mengurniakan bagai-bagai nikmat. Tuhan yang mentaklifkan, Tuhan yang memberati akan hamba dengan mensyukuri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menyuruh akan hamba dengan beribadah zahir dan batin, dan menegah akan hamba daripada kekufuran dan bagai-bagai maksiat. Ni. Tapi dalam kitab Minhaj ni menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan dengan syurga yang kekal jika taat akan dia, dan Allah Ta'ala yang menetapkan siksaan neraka yang kekal jika maksiat akan dia dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan. Jikalau mengerjakan ketaatan, Allah Ta'ala akan beri syurga yang kekal. Sebaliknya jika maksiat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan balas dengan siksaan neraka yang kekal. Ini perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana syurga neraka perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jahat yang berlaku di dunia kita ni adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah. Balasan syurga dan neraka pun perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-gala perkara. Mana kalau kita faham rukun iman yang keenam,
segala-gala perkara telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diqada oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membicarakan berkaitan dengan syurga seseorang telah ditetapkan oleh Allah, neraka seseorang telah ditetapkan oleh Allah, kita tak tercengang. Sebab apa? Sebab segala-galanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya. Oh, ingat ke segala-gala atas dunia? Tak faham lah gitu. Ayatnya bukan segala-gala atas dunia. Segala-gala. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Segala-gala. Bukan kata hak akhirah. Segala-gala timbul hak baik saja pula, hak jahat. Bukan qada dan qadar. Tu balik awal lah tu. Tu balik awal tu. Tu tak ada bicara lah tunya. Tak ada bicara. Hak baik je. Qada qadar hak jahat mana mungkin. Perkara yang Allah murka, perkara yang Allah tidak redha. Takkanlah Allah menetapkan perkara jahat yang Allah murka, yang Allah sendiri tidak redha. Mana mungkin Allah tetapkan qada qadarkan perkara yang Allah murka, perkara yang Allah tidak redha. Tu tak ada apa tu. Tu balik awal tu tak ada bicara tu. Walaupun di situ khilaf ulama pegangan ni kafir ataupun dosa besar, pandangan muktamad dosa besar. Sebab ahli sunnah wal jamaah nak mengkafirkan seseorang yang agak halus, agak teliti, nak mengkafirkan seseorang. Ini bicara orang ahli qiblah, orang semayang ni, orang Islam. Jadi ahli sunnah ni dia agak halusi sikit nak mengkafirkan. Tapi atas pandangan kata kafir tu ada jalan dia. Dan menafikan perkejahat qada dan qadar. Di dunia ni baik dengan jahat, banyak jahat. Faham tak ni? Di dunia sekarang baik jahat, banyak jahat. Orang kafir dengan orang Islam 1/4 je ahli dunia. 1/4 ke 1/5 begitulah. Jangan tilik orang Islam di Malaysia. Orang Islam di Malaysia dia kata orang Melayu 60% tau, 70% gitulah. Ini kes satu dunia. Orang Islam hanya tak sampai pun 1/4 hak penduduk dunia ni. Jadi hak 3/4 hak banyak tu perkara jahat lah tu. Kalau bukan qada dan qadar, apa qada qadar Allah di dunia ni? Lepas tu hak kata 1/4 orang Islam ni pun orang Islam saja pun amal tidak beriman. Islam beriman pun kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Jadi maknanya kira hak baik dengan jahat atas dunia banyak jahat lah. Kalau bukan qada dan qadar, mana Allah sebagai Rabbil Alamin, sebagai Tuan. Ada ni. Sebab tu atas pandangan daif, walaupun daif pandangan ni hak terkafir, ni dia ada jalan dia. Cuma tak adalah ahli sunnah ni dia nak mengkafirkan tu agak teliti, agak halus. Tapi jalanan pandangan kata kafir tu dah rukun iman. Baik jahat qada dan qadar Allah. Tidak beriman hak perkara jahat qada dan qadar, habislah. Itu memang sebab kadang-kadang berat daripada Mu'tazilah. Di Mu'tazilah yang sebenar perkara jahat hanya nafikan ketentuan saja. Yang sedang berlaku kejahat sekarang ni Allah yang lakukan. Pada ni di Mu'tazilah, kita bicara Mu'tazilah pembicaraan tauhid tu kan. Mu'tazilah ni perkara jahat bukan dinafikan qada dan qadar. Qada saja. Allah tidak menetapkan perkara jahat. Seseorang memilih sendiri, Allah hanya mengetahui. Bila seseorang memilih perkara jahat, berlaku perkara jahat, perbuatan Allah. Yang menghasilkan perkara jahat, perbuatan Allah. Ini Mu'tazilah yang sebenar. Hak khilaf kafir ataupun dosa besar ni. Mu'tazilah yang sebenar, yang khilaf kafir ataupun dosa besar, mereka hanya menafikan satu sahaja, menafikan ketentuan Allah. Mereka tidak menafikan perbuatan Allah. Kan kita ada dua kan. Satunya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, satunya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi Mu'tazilah menafikan perkara jahat daripada Allah, hanya menafikan daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui.
Tetapi sampai masa berlaku perkara jahat, tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu Mu'tazilah, hak asal, hak sebenar. Kalaulah ketentuan Allah pun dinafikan akan perkara jahat, perbuatan Allah pun dinafikan akan perbuatan jahat, itu berat dengan Mu'tazilah lagi lah. Mu'tazilah hanya menafikan satu, ketentuan saja perkara jahat. Mu'tazilah nafikan, bukan perbuatan Allah. Mana seseorang memilih untuk melakukan perkara jahat, bukan datang daripada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Bila seseorang melakukan perkara jahat, berlaku perkara jahat adalah perbuatan Allah. Maknanya apa? Seseorang tetap tidak bekas pada perbuatan jahat. Cuma seseorang memilih sendiri untuk melakukan perkara jahat yang bukan datang dari ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui. Seseorang akan memilih untuk melakukan perkara jahat. Anda tak faham sini? Bukan Mu'tazilah menafikan perkara jahat daripada Allah, bukan daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Kita ada dua. Daripada Allah, dua. Satunya ketentuan Allah, satunya perbuatan Allah. Jadi menafikan perkara jahat daripada Allah hanya menafikan ketentuan daripada Allah, tidak menafikan perbuatan Allah, perkara jahat yang berlaku itu. Kalau menafikan kedua-dua, saya jumpanya menafikan kedua-dua. Menafikan kedua-dua saya jumpanya. Mana perkara jahat ni ketentuan Allah pun tidak, perbuatan Allah pun tidak, hamba semata-mata. Gitu. Tu berat lagi tu. Jadi macam nak bicara hak akhirah, selama-lama syurga neraka pun Allah telah tetapkan. Kalau hak atas dunia sekarang, perkara baik dan jahat pun hanya perkara baik sahaja daripada Allah. Perkara jahat bukan datang daripada Allah. Tu tak ada akidah tu, tak bicara tu. Ni ilmu yang pertama-tama ni, ilmu beriman dengan perkara gaib. Gaib dah kala ni. Ketentuan Allah azali. Malaikat pun tidak mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Saat berlaku sekarang gerak diam pada melakukan perkara baik dan jahat, zahirnya adalah perbuatan hamba, perbuatan makhluk. Tapi sebenarnya ianya perbuatan Allah, gaib juga. Kemudian apa yang akan berlaku di hari akhirat, syurga neraka seseorang, Allah telah menetapkan pada azal. Sebab Allah telah menetapkan segala-gala. Lepas tu macam mana kita? Macam mana apa kita? Macam sekarang lah. Allah aturnya macam mana? Lahir daripada ibu bapa Islam. Orang kafir tu Allah atur dia merekanya lahir daripada ibu bapa yang kafir. Kemudian Allah atur dianya kafir sampai ke sudah kekal neraka selama-lama. Kesemuanya datang daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Lepas tu kesianlah ke dia, tak sedap fikir atunya. Itu semua adalah datang daripada Allah. Semuanya ada hikmah. Berarti kata je. Apa tujuan Allah menjadikan sebagian besar di dunia lahirnya daripada ibu bapaknya kafir, kekal kafir sampai ke mati, Allah seksa neraka selama-lama. Kenapa? Tak ada persoalan lah. Yang kita berpegangnya ke semua yang Tuhan lakukan ada hikmah. Apa hikmahnya? Hanya Allah yang mengetahui, yang kita duduk fikir. Yang kita duduk sekarang ni, kita kena perbanyakkan kesyukuran kerana kita Allah Ta'ala susung, atur daripada ibu bapa Islam, membesar sebagai orang Islam yang beriman, taat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitanya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kita, melainkan kesemuanya tu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu sahaja hak kita nak kena fikir akan bagai-bagai rahmat dan pemberian Allah kepada kita. Fikir hak tu. Fikir akan bagai-bagai nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Hak sebagian besar ahli dunia tu kafir daripada lahir sampai ke mati kekal neraka, itu bukan urusan kita. Yang mana kita boleh dakwah, kita dakwahkan, kita je lah. Kita dakwah tak gerak, itu bukan urusan kita. Ya tu je. Kenapa kita nak fikir bukan kerjaan kita?
Kita fikir kerjaan kita sudah lah. Yang nak penimpala bukan kerjaan kita. Kita hamba je kan. Contohlah contoh. Kita orang bawah je. Kita driver je. Tugas kita atau ambil. Yang duduk belakang tu duduk tepuk dahi penimpala, hak dia bukan hak kita. Sebab apa? Padahlah dia gaji besar. Kita ni gaji kecil je. Bos takat driver biasa je. Jatuh dia ambil. Lepas hantar tu, dia mesyuarat. Macam dia nak mesyuarat pun. Hak driver ni duduklah kedai kopi mana pun bersembang. Tak ada apa pun. Fikir tugas dia je. Dia ambil lepas mesyuarat tu, oh nampak penat nampak, oh pening kepala nampak, oh duk mengeluh di belakang khosing. Biar ke dia lah. Bukan urusan kita. Kena tanya kau. Puan apa? Nampak tu sangat tu. Beban sangat. Saya tolong sikit ya. Bukan urusan kita. Kena pergi penimpala kau. Biar ke dia lah penimpala belakang. Dah tugas driver. Atau tempat dia sudah lah. Atau ibu turun. Pergi kedai kopi pula. Apa masalahnya? Yang boh nampak letih lesu nampak bermasalah, tu hak dia bukan hak kita. Kena tolong fikir kau. Siang ke boh tolong fikir. Tak payah. Padang gaji dia. Kan? Tu bandingan lah. Kita hamba, dipikir tugas kita sudah lah. Tugas kita mengabdikan diri akan Allah. Tu melakukan perkara kufur tu, itu bukan tugas kita, bukan kerjaan kita. Tapi kita berpegang apa yang Tuhan aturkan, kesemuanya ada hikmah, tidak sia-sia. Itu sahaja. Itu atas dunia. Tapi ketetapan Allah selama-lamanya. Ketetapan Allah tidak ada penghujung. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Kita hamba Allah dunia dan akhirat. Allah Rabb, Allah Tuhan dunia dan akhirat. Gitu ya. Kita hamba dunia dan akhirat. Allah Ta'ala Rabb Tuhan dunia dan akhirat. Maknanya kita lemah selama-lamanya. Allah amat kuasa selama-lamanya. Tu. Jadi qada dan qada Allah tidak ada penghujung. Yang berlaku di hari akhirah, sama ada di syurga, sama ada di neraka, kesemuanya qada dan qada Allah. Sumpah sekalian perkara. Ni nak kenal Allah molek ni. Kesemua tu datang daripada Allah. Kita kenal Allah, Allah mentaklifkan syukur akan Allah, menyuruh kita taat akan Allah zahir dan batin, dan menegah akan kita daripada kekufuran dan segala bagai maksiat. Aku nak pilih tetap dah. Maka tak kalau hasil ilmu keyakinan ni, inilah membangkit mendorong akan hamba oleh makrifah dan yakin dengan perkara gaib. Membangkit atas bersungguh-sungguh ijtihad bagi bersungguh-sungguh ijtihad. Biasanya terjemuh daripada tashmir. Tashmir ni asalnya atas tashmir ni kalau kita kata gok bersungguh-sungguh lah juganya. Ataupun kita kata gok sisi lengang lah gitu dah panggil. Ada sisi lengang. Sisi lengang ni maknanya tashmir. Hak dalam hak Arab ni tashmir lil khidmah. Mana apa ni? Bersungguh-sungguh bagi khidmah, bagi taat akan Allah. Jadi di sini bersungguh ijtihad. Jadi ibu dua makna di sini. Bersungguh ijtihad. Ke satu makna itu. Ijtihad tu pun bersungguh-sungguh dah. Ijtihad tu bersungguh-sungguh dah. Tapi terjemahan asalnya tashmir ni maknanya bersising lengan. Bersungguh-sungguh bagi khidmat, mana taat akan Allah Subhanahu wa taala dan berhadap atas ibadah. Bersungguh-sungguh atas berhadap atas ibadah bagi ini penghulu atas Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Allah yang beri nikmat, penghulu tu lah. Penghulu tu kembali pada Allah. Allah mana? Allah yang memberi nikmat. Menuntut akan dia. Yang menuntut akan dia, yang menuntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut akan dia, yang menuntut oleh penghulu lah, akan dia, akan hamba.
menuntut akan beribadah akan Allah Subhanahu wa taala, maka didapat oleh hamba dan mengenal akan dia akan penghulu akan Allah. Mengenal ni kemudian daripada jahilnya, kemudian dia jahilnya. Jadi mendapat oleh hamba, mengenal oleh hamba akan Allah ni kemudian daripada jahilnya, dan dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulia oleh hamba akan dia akan penghulu dia, dan dimulia akan dia tu lebih daripada kitab asal tu, tak ada dalam Minhajul Abidin tu, tak apalah. Dan tetapi bila nak beribadah akan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintah oleh Allah yang hamba ni mengenal makrifah akan Allah, dan tetapi tiada mengetahui oleh hamba betapa bagaimana ia hamba mengerjakan ibadah akan dia akan penghulu, ini akan Allah Subhanahu wa taala. Macam nak ibadah, dan apa yang dilazimkan akan dia, apakah perkara yang melazimkan akan dia akan hamba, akan hamba pada khidmah, bukan daripada khidmah tu, pada khidmah. Di situ dia daripada tu, pada. Dan apa yang dilazimkan, apa yang melazimkan melazimkan oleh penghulu akan dia akan hamba, mana ni? Pada khidmah pada taat. Khidmah ni dengan zahir dan batinnya. Jadi macam mana nak mengerjakan ibadah? Apakah yang perlu dilakukan pada zahir dan batin? Maka kemudian daripada hasil pengetahuan ini dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia, segala furud syar'iyah daripada zahir dan batinnya. Lepas daripada mengenal Allah, kena bersungguh-sungguh pula belajar barang yang wajib akan dia akan hamba daripada segala furud. Furud tu fardu-fardu, kefarduan syar'iyah yang bangsa undang-undang agama pada zahir dan batinnya. Mana? Fiqh dan tasawuf. Bersungguh-sungguh hingga ia belajar barang yang wajib akan dia akan hamba daripada segala furud syar'iyah pada zahir dan pada batin. Hak jalanan kita Minhajul Abidin, mengenal Allah, kemudian nak beribadah kepada Allah. Betapa ibadah tu zahir dan batin. Apakah yang melazimkan oleh Allah akan hamba dalam taat zahir dan batinnya apa? Apa ni? Bersungguh-sungguhlah pula belajar barang yang wajib akan dia pada segala furud syar'iyah pada zahir dan batin. Hak ni kena bersungguh-sungguh. Tak boleh nak sambil-sambil. Nantilah belajar. Buat ibadat dulu. Berzikir banyak-banyak dulu. Lepas tu belajar nantilah. Hak ni tak boleh. Kena bersungguh-sungguh. Kita nak beribadah akan Allah, nak mengerjakan suruhan Allah, nak meninggalkan larangan Allah. Apa dia suruhan? Apa dilarangan? Zahir dan batin ni. Bukan bicara zahir sahaja. Sebab tuntutan agama zahir dan batin seiring. Zahir dan batin seiring. Hak tak seiringnya mengenal Allah. Itu hak lepas atas. Taat zahir dan batin seiring. Tak panggil taat kalau hanya zahir sahaja. Tak panggil taat. Tak panggil kata meninggalkan maksiat kalau hanya meninggalkan maksiat zahir sahaja. Nak panggil taat zahir dan batin,
Nak panggil meninggalkan maksiat zahir dan batin. Mana bukan kata berjudinya tidak, minum araknya tidak, makan rasuahnya tidak, sahaja bukan. Riya, ujub, takabur pun tidak. Tu apa kata? Zahir dan batin. Inilah mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin ni. Tapi betapa kita nak beribadah akan Allah zahir dan batin? Apakah perkara yang melazimkan kita, mewajibkan kita pada taat zahir dan batin? Hak ni belajar bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh ia hingga belajar barang yang wajib akan dia dari segala furud syar'iyah pada zahir dan batinnya. Zahir dan batinnya, bukan pada zahir dan batilnya. Bukan tu. Batil tau. Bukan batil, batin. Rumi mana? Batin. Rumi batin, tapi hak jari ni batil. Lam bukan batinnya. Pada zahir dan batinnya bersungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh ni. Bukan kata belajar sambil-sambil. Bukan belajar sambil-sambil, bukan. Bab fiqh kena belajar sungguh-sungguh, bab tasawuf kena belajar sungguh-sungguh. Bicara bab taharah kena belajar sungguh-sungguh. Bicara bab sembahyang kena belajar sungguh-sungguh. Bicara bab 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian kena belajar sungguh-sungguh. Ada belajar sungguh-sungguh ni. Belajar lepas tu mutalaah. Kau mana belajar sungguh-sungguh? Orang sekolah lah belajar sungguh je macam mana? Bersengkam mata tau. Itu ilmu dunia. Ini ilmu untuk akhirah ni. Bersungguh-sungguhnya macam mana? Lepas habis belajar, tutup kitab senyap. Minggu depan lah pula buka. Tu mujur minggu depan. Kena PKP 5-6 bulan, kita tak tahu duduk mana. Minggu depan tu boleh tahan lah. Kalau 5 bulan baru ni. Tutup sungguh. Itu panggil belajar sungguh-sungguh. Kalau sekolah agak, kalau buat gitu, mak ayah kata mana? Habis duit mak ayah jawab mau belajar gitu. Balik rumah rembah beg pergi main. Dululah rembah beg pergi main. Lain ni rembah beg buka telefon lah. Kita zaman dulu tak ada. Rembah beg terjun sungai. Balik hitam, lapar tu balik balik tu lapar tu. Muka merah hitam terjun sungai. Mana sampai rumah rembah beg terjun sungai. Orang tu kata belajar pesen ni habis duit mak ayah je. Habis duit mak ayah je. Cuma atas pikat lah. Tak tak? Cerdik je. Kalau cerdik masa dah kelas tu dia boleh faham belaka. Kalau dah cerdik ke gelak gambar lah. Padahal masa periksa sama je ni, sama-sama main je. Tapi masa periksa hak boleh jawab atau tak boleh jawab tu kerana hak dah kelas tu je. Bukan buku-buku tak ada. Mana kalau hak agak cerdik sikit, hak cikgu ajar tu dia boleh faham. Lepas tu sekat tu je lah. Tapi budak-budak ni lekat lama tu je lah. Maknanya bukan kata hak sekolah ni hak markah tinggi tu rajin baca. Dah. Cuma cerdik je. Jadi kalau kita belajar untuk akhirah ni, kalau kita pikat cerdik sungguh lain lah. Mana dengar faham. Ni kita kata Allah payahnya nak turut satu-satu. Satu dah. Lepas tu habis kelas. Kitab duduk mana? Rembah kitab. Gitu je. Mana? Habis duit mak ayah. Kalau cerita budak-budak lah. Orang tua kata gitu lah. Malah nak baca. Rembah beg pergi main. Gitu je. Mana panggil bersungguh-sungguh gitu? Tak dah. Ada belajar ilmu akhirah ni. Kita belajar pula lewat dah. Penguasaan kita pun terhad. Ingatan kita pun tak kemah. Kalau faham-faham pun lain kali ulang balik ilmu yang sama seperti ilmu baru. Walau bukan ilmu baru pun belajar berulang kali dah. Sama telah kena bersungguh-sungguh pada belajar barang yang wajib akan daripada segala furud syar'iyah, kefarduan syar'iyah, hak undang-undang agama pada zahir dan pada batinnya. Maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu, bab akidah sempurna, bab zahir batin fiqh sempurna, dan bangkit ia hamba
Hasilnya hendak mengambil dalam ibadah dan membimbang dengan ibadah, maka ditilik, maka tiba-tiba adalah ia mempunyai janayah pada bagai-bagai dosa di kita pula. Kena hadap pula akabah yang kedua, akabatut taubah. Ni susunan ni, bukan kata sempurna belajar barulah taubah, bukan. Susunan ni gitulah. Sempurna ilmu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan perkataan sahab fardu ain, sebenarnya simple saja, sedikit saja. Nak beribadah kita banyak dosa, kena hadap pula akabatut taubah. Tapi taubah kita ni bukan sempurna belajar. Belajar tu taubah dah. Sebab sebenarnya belajar ni bukan masa kita sekarang. Belajar ni telah diajari oleh ibu bapa kita sebelum kita balik. Ada ni. Setelah diajar oleh ibu bapa kita sebelum kita balik. Tapi bila kita belajar ni kemudian, kita sebelum tu mengekali jahil fardu ain, kita mukallaf dah, kita balik dah, kita berdosa besar. Belajar ni lah di antara rukun taubah kitanya. Belajar tu rukun taubah dah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain. Dalam kita belajar ni pula, jumpalah pegangan kita salah, kita bertaubah segera daripada pegangan salah. Kita jumpalah salah dari segi hak pekah, kita bertaubah segera daripada kesalahan pekah. Sedang kita belajar sekarang, jumpalah salah kita hak bab batin, bab tasawuf, kita taubah segera daripada dosa hak batin, dosa riak, dosa besar, dosa ujub, dosa besar, dosa takabur hasad, dosa besar. Bertaubahlah segera. Ini cuma cerita susunan. Sempurna ilmu, nak hadap ibadah, maka kita ni banyak janayah, banyak dosa-dosa. Kita sempurna ilmu baru ibadah? Tidak. Sebagaimana susunannya, sempurna belajar ilmu akidah, ilmu makrifah, kita nak ibadat. Nak ibadat kita jahil pula bagaimana nak ibadah. Kita belajar fiqh dan tasawuf. Bukan bererti kena sempurna ilmu tauhid baru kita belajar fiqh tasawuf, bukan. Kena serentaklah tiga-tiga ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, tasawuf kena serentak. Kalau kita nak susun tu, itu masa sebelum balik, ibu bapa lah susun. Penekanan ibu bapa sekarang untuk mengenal Allah. Hak bab semayang tu ajar dulu secara simple-simple, nanti tekan blok bab semayang. Bolehlah kalau masa budak-budak yang belum ada catatan, belum balik, bolehlah susun seumpama tu. Yang kita balik dah ni, ketiga-tiga ilmu akidah ke ilmu fiqh tasawuf kena belajar serentak. Tapi susunan ilmu tiga tu kena jaga. Tapi hak kita susunnya belajar ilmu akidah sempurna dah, nak ibadat. Macam baru nak ibadat. Lepas tu bagaimana nak ibadah? Betapa nak ibadah? Kena belajar fiqh tasawuf. Jadi seolah-olahnya kau belajar tauhid biar sempurna, baru nak ibadat, baru nak sembahyang puasa. Bukan gitu. Mana apa ilmu, ketiga-tiga ilmu serentak, amal pun serentak, taubah pun serentak. Taubah pun serentak. Belajar tu taubah, dalam belajar tu bagai-bagai kesalahan kitanya, kita bertaubah segera. Tapi ini dipanggil susunan sahaja. Dalam kita duduk ni jalan ibadah ni, ilmu dan amal adalah serentak. Ilmu pun serentak, ilmu dan amal pun serentak. Di antara amal batin adalah taubah. Taubah itulah amal batin, ibadah batin. Pada kita pernah bagi hati, taubah adalah sifat mahmudah yang pertama daripada 10 sifat mahmudah adalah taubah. Jadi taubah ni sebenarnya adalah termasuk dalam ibadah batin daripada ilmu batin, ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.